dan salam sejahtera, anda bersama saya Adin Hussein dalam program Ma untuk Malaysia atau lebih dikenali sebagai program MAM. Dan macam biasa kita akan bawakan personality, kita akan bawakan selebriti, kita akan bawakan figura ataupun tokoh-tokoh politik yang hebat di meja MAM ini. Dan minggu ini tak terkecuali, sebelum saya memperkenalkan siapa tetamu kita pada hari ini, anda yang menyaksikan program ini sebenarnya boleh ditonton secara live di laman portal Sinar Harian iaitu www.sinarharian.com.my dan juga boleh disaksikan di platform digital Sinar Harian di Facebook dan juga ikuti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok page Rasuah Busters. Dan tidak dilupakan, kini Sinar Harian melancarkan tabung hashtag bantuan bencana di mana kami mengalu-alukan sumbangan anda untuk tabung hashtag bantuan bencana Sinar Karangkraf bersama Siracare kepada mangsa-mangsa di Turki dan Syria yang terkesan dengan bencana gempa bumi dalam musim sejuk. Dan jika anda ingin menyumbangkan seperti nombor akaun yang tertera di skrin sekarang, iaitu di Maybank, Sinar Karangkraf, Sinar Berhad 564276 529-068. Kita tak nak buang masa pada waktu ini, kita nak memperkenalkan tetamu kita, seorang usahawan yang sangat berjaya dan usianya muda lagi. 30-an gitu dan berasal daripada Pulau Pinang. Tak lain tak bukan sekuntum bunga Mawar Karim. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Kuntum. Sekuntum Mawar lah kan? Ya, Nama betul. bunga. Ya, betul. Okey. Terima kasih Mawar sebab sudi bersama dengan Mam hari ini. Oh, ya. Terima Okey, kasih. Mawar sihat? Alhamdulillah. Okey. Rasanya ramai yang nak tahu kan, sekarang ni perkembangan terkini Mawar sedang melakukan apa? Oh, boleh. Alhamdulillah, tadi baru ambil anak balik sekolah, Mariam. Dan aktiviti macam biasalah. Sejak COVID, kita dah boleh start macam biasa kerja. So, saya pun start masuk office, start busykan balik dengan persediaan untuk puasa. Dah lagi beberapa hari lagi kan? Kita nak tak sampai puasa sebulan kan? untuk collection yang terbaru dan saya nak buat collection untuk Rahmah. Tudung Rahmah. Maksudnya yang harga dia lebih rendah? Lebih rendah. Untuk special, kita collaborate dengan KPDN. Harga yang mampu milik. Dalam harga, ada kita buat package nantilah. Wow, okey. Akan apa untuk persediaan hari raya nantilah? Ya, insyaAllah. Okey. Kita nak tahu juga, Mawar sebenarnya bukan datang daripada, sebenarnya saya tadi sempat berbual dengan Mawar. Saya fikirkan Mawar seorang yang dilahirkan dalam keluarga yang memang bisnes juga. Tapi sebenarnya Mawar kata tak. Okey, mungkin Mawar nak kongsikan kepada yang menonton ketika ini. Kata maksudnya macam kita tadi sembang tadi, bukanlah saya ni tidur lahir dalam keadaan yang orang senang ke kaya ke, tak ada. Mak saya bekerja pernah meniaga nasi lemak. Maksudnya memang start dari bawah, bukannya terus orang kata terus berada di atas, tak ada. Kita start dari bawah, naik turun tu dah orang kata dah lumrah. Sebab saya meniaga pun dah dari 2006. 2023 dah almost 20 tahun dah lah. Alhamdulillah. Apa yang membuatkan Mawar rasa Mawar bertanggungjawab untuk keluar daripada kepompong sedia kala tu menjadi seorang usahawan sekarang? Mesti ada impian ataupun sebenarnya impian Mawar sebenarnya lain? Alamak. Yalah, memanglah setiap masa kita kecil-kecil ada impian nak jadi itu, nak jadi ini kan. Tapi saya sebagai anak pertama, saya kena ikut mak saya berniaga. Yalah, masa tu modal nak start berniaga tak cukup. Jadi pekerja yang tak cukup. Jadi saya sebagai anak pertama, saya kena tengok, mak dengan bapak saya kena jaga anak-anak lah kami ni semua. Jadi saya sebagai tanggungjawab anak pertama tu kena orang kata kena apa pun mak suruh yang ini, tolong yang ini, semua kena buat lah. Yalah, insyaAllah lah. Sebab siapa lagi nak mewarisi lah orang kata. Siapa lagi nak jaga perniagaan family kalau bukan, yalah. Katakanlah Mawar bukan dilahirkan dengan maksudnya terdedah dengan dunia perniagaan bersama dengan mak tu kan. Maksudnya meniaga nasi lemak tu kan. Katakanlah itu tak wujud, Mawar memang nak jadi seorang usahawan ataupun sebenarnya ada cita-cita lain? Alamak, cita-cita tu adalah juga impian nak jadi macam Lee sebenarnya. Okey. Nak ada TV. Kita tukar sebelah sini. Ya, impian suka tengok kan dulu TV kan. Seronoknya orang baca jadi pengacara, tapi tak ada. Bakat tu tak ada dah. Pernah cubalah? Tak pernah cuba tapi suka tengok. Sebab tu saya suka tengok Lin.
Dia cakap petohnya. Saya macam inspired tau. Macam you cakap tapi saya tak boleh. Oh iya ke? Saya tak boleh. Walaupun kita tengok Mawar memang seorang yang sangat peta. Kalau bercakap tu non-stop kan. Tapi cakap style saya orang Penang kan. Jadi tak boleh nak hilang tu lorat. Okey, banyak-banyak perniagaan sebenarnya dah lama tau nak tanya. Susah tak untuk Mawar nak buat bisnes cabang yang berbeza bila orang dah melekat dah? Tudung. So kalau nak buat bisnes lain tu jadi sukar ke jadi senang? Dia ada pro and con lah. Okay. Orang tetap akan ingat signature saya ni tudung. Tapi bila kita dah ada platform, kita ada base, jadi kita insyaAllah senang nak buat network, nak buat next business, dah mudah. Allah pemudahkan lah sebab orang trust kita. Yang penting sebelum nak start apa-apa kerja, apa-apa seterusnya, yang penting bila orang trust tu jadi kita senang. Kita senang buat kerja. Maksudnya kalau sisi yang sukar tu? Sisi yang sukar tu base lah, kita tak ada kepercayaan. Apa pun trust tu penting. Trust tu penting. Tak semestinya you famous ke tak famous ke. Kepercayaan tu walaupun dia famous, orang tak percaya, susah. Susah kita nak deal. Tapi bila alhamdulillah bila orang start percaya kita, tengok kita punya profile kita, orang suka, dan yang penting kita punya peribadi. Jadi alhamdulillah lah. Sebenarnya dalam banyak-banyak perniagaan pertama Mawar sendiri memang tudung? Maksudnya bukan kan? Family. Bukan. Mak saya ni pernah cuba macam-macam. Mawar menyaksikan benda tu. Okey, antaranya yalah macam saya kata berniaga nasi lemak. Maksudnya mak saya pernah jadi cikgu aerobik, pernah. Yalah, ini kalau mak saya tengok habis dia tak bagi tahu. Okey. Jadi tak apa, kami je. Jadi kita nampak mak saya ni kerja at the same time dia kerja. Kerja office hour, tapi untuk balik kerja dia masih buat lagi untuk tampung duit. Maksudnya untuk sara hidup. Okey. Saya kata yalah, kita ni bukan daripada keluarga yang senang, bukannya boleh belajar tinggi-tinggi. Yalah, tak ada orang kata kekangan waktu tu, kekangan duit nak sambung belajar. Impian memang nak sambung belajar tu, tengok kawan-kawan semua pergi belajar. Tapi saya ni tak diberi rezeki lagi. Tapi tu kata tak apa, rezeki tu akan datang. Saya percaya yang tu. Okey. Apa antara perniagaan yang Mawar usahakan sendiri tanpa mak? Saya buat Mawar Jewellery. Ini yang selepas tudung kan? Selepas tudung, masa COVID 2020. Okey. Terus terang saya cakap, perniagaan tudung, fashion, especially fashion line, memang merudum. Perniagaan. Yelah, orang tak keluar. Kita kena stay at home saja kan. Tak boleh pergi mana. Raya pun di rumah. Sebelum ni tiba-tiba dulu satu customer beli sampai 5-10 helai tudung. Yalah, raya kan sebulan dia beli seorang saja beli sampai 10 helai. Suddenly, suddenly dia tiba-tiba tak, power orang purchase tu, kuasa membeli tu tak ada. Jadi macam saya tak boleh biar kita kena ada satu platform, satu cabang untuk orang kata keluar daripada kepompong perniagaan yang mana yang tidak orang kata boleh menampung lagi. Jadi saya belajar short course jewellery, saya belajar online, University Art of London masa tu, online. Saya tengok sebelum nak berniaga jewellery ke apa pun, kita kena ada ilmu, kita kena ada experience. Sekurang-kurangnya kita, orang tak tipu kita. Sebab yalah, berniaga tudung ni pun kita tak belajar mana-mana, belajar based on experience saja kan. Adalah kena tipu dengan supplier, kena tipu apa itu normal. Jadi saya belajar sikit-sikit dan saya buat e-commerce, banyak e-commerce. Saya banyak jual online. Mawar Jewellery tu dah ambil order. Alhamdulillah. Walaupun saya hanya ambil order, yang saya seronoknya macam saya kata tadi, orang trust kita membeli tu, orang trust. Jadi tak beli pun saya tapi yang orang suka. Alhamdulillah, first customer saya dapat dari Sarawak, Brunei, Singapura pun ada. Masa saya buat online saja.
Itu yang macam seronok lah. Saya ambil order masa tu. Masa tu maksudnya tak perlu ada premis, tak perlu ada apa, semuanya online kan? Yalah, masa tu nak buka kedai pun tak boleh kan. Jadi saya kata saya ni baru nak berjinak-jinak, jadi macam speechless bila orang suka dengan saya punya jewellery. Sebab bukan senang kan nak orang percaya 916. Yalah, dengan scammer sekarang banyak kan. Jadi bila orang trust kita, jadi macam happy. Sebab masa tu nama Mawar pun sebenarnya berada di industri bukan calang-calang kan. Maksudnya bidang perniagaan dan juga bidang orang kata selebriti jugalah. Masa tu kan. Tapi sebenarnya memberi kesan ataupun tidak, terjejas ataupun tidak apabila sesuatu berlaku dalam kehidupan Mawar secara amnya, terjejas ataupun tidak kepercayaan tentang perniagaan tu? Alhamdulillah. Orang yang mana tahu saya, yang kenal saya, kepercayaan saya, potensi saya, dia orang setia dengan saya. Dia orang tahu siapa saya. Yang tu saya bersyukurlah. Sekurang-kurangnya saya, macam mana nak cakap, orang suka, bukan nak kata orang suka saya. Orang suka Mawar disebabkan Mawar, bukan disebabkan faktor-faktor lain. Ya nak, macam-macam lah kot. Okey. Sekarang usia Mawar awal 30-an. Selalunya usahawan ni dia ada jangkaan-jangkaan dia, forecast dia. Maksudnya pada usia 40-an nanti ataupun 50-an nanti, bagaimana agaknya gambaran kehidupan dia waktu itu. Mawar sendiri tak terkecuali kan? Mesti ada gambaran nak jadi, nak macam mana kan. Mungkin Mawar nak kongsikan. Saya ni secara jujurnya saya lebih suka cerita. Kalau tengok di media sosial, saya lebih cerita kerjaya saya. Dengan anak saya pun saya sikit-sikit saja. Saya tak ada hari-hari nak update cerita anak saya, hari-hari cerita update saya. Pasal diri saya pun saya jarang, sebab yelah berbeza kan, live kita sangat privacy. Jadi Mawar seorang yang sangat okey. Sekarang saya dah dapat jawapan, sebab kita mencari-cari Mawar secara orang kata mendalam. Tapi agak sukar kalau nak dibandingkan dengan figura-figura lain kan. Maksudnya Mawar kurang berkongsi peribadi di media sosial ataupun di kalau kita nak cari dekat internet ke dan sebagainya. Mungkin macam ni, Alin, saya bukan penyanyi, pelakon, pengacara pun bukan. Saya berniaga. Jadi saya kena cerita. Dan saya bukan hard sell, belilah tudung saya no. Saya soft sell, di mana saya load gambar ni macam hari ni saya pakai tudung ni dan lepas ni orang cari tudung ni. Jadi saya hanya orang kata share di media sosial hanya untuk untuk inspired supaya orang membeli tudung saya. Sebab saya tak suka belilah tudung ni, belilah tak. Ada sebab Mariam pun sebab saya ada anak kan, jadi aktiviti saya sikit-sikit saya suka share, tapi tidaklah hari-hari saya tak suka share apa yang dia buat. Kadang-kadang terlalu privacy. Kadang-kadang orang suka tanya, insya-Allah saya share sikit-sikit je lah. Orang katakan Mawar kalau nak mula-mula berniaga, sebenarnya nak jual dekat kawan yang rapat paling susah. Mawar sendiri macam mana? Ada betul juga, ada yang tak betul juga. Tapi sebab mak saya berniaga bermula, dan saya sendiri bermula dengan seka yang semua seka. Apa-apa nak berniaga, kita bermula dengan seka yang kecil dulu. Bukan nak terus target berjuta-juta, tak ada. Mak saya tengok sendiri, mak saya dengan family yang terdekat dulu. Jadi bila support dari family, support dari kawan-kawan yang positif, jadi mereka bantu kita. Dari situ kita akan start sikit sampailah kita target kita lah. Sebab saya kadang-kadang saya tengok orang peniaga yang baru nak start terus target 1 juta 2 juta, macam saya impress lah. Sebab saya pun tak target macam tu. Saya berniaga mula-mula dengan mak saya dulu. Kecil-kecil dulu. Sebab kemampuan staff saya, kemampuan production kita nak keluarkan produk tak semampu yang orang permintaan tu. Sebab kita baru nak bermula. Jadi macam yalah, kita kena tengok dulu feedback, kita tengok dulu kualiti kita macam mana, tengok dulu orang suka ke tak. Yang penting orang suka dengan produk kita dulu. Sebut pasal perniagaan dan juga rakan-rakan,
kita tanyalah personality Mawar sendiri, pandangan. Tapi kalau tanya Mawar sendiri macam tak aci lah pula kan. Semua yang baik-baik je lah kan. Apa kata, kita kena apa kata kalau kita tanya kawan-kawan Mawar? Ha? Kita tanya siapa agaknya Mawar di mata mereka. Kita nak bersama dengan siapa tu? Ada tanya ke? Betul ke ni? Sebab kawan Mawar yang dia dok kata Mawar ni paling kalut lah kan. Kalau macam kawan kalau ada apa-apa macam cerita apa-apa kan, pasal apa macam tu. Ya Kena ke? awak pasal apa macam tu. Awak Kita cek ke? Kita tengok siapa dia ni? Puan Sri Syazara Aisyah dan juga Hanim. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Okey, kami berdua ni kawan Mawar. Kita nak cerita sikit pasal Mawar. Ya, Mawar ni seorang sahabat yang baik. Seorang yang lurus, jujur. Kadang-kadang kelakar dengan dia ni. Memang kelakar Mawar ni. Dia anak yang baik. Dia seorang anak yang baik sebab kalau mak dia call, tengok dia macam mana. Dan juga Mawar ni dia berat dengan kawan. Kalau kawan ada apa-apa masalah, tengok dia paling cepat. Kenapa? Gitu. Apapun kami seronok dapat sahabat seperti Mawar. Semoga persahabatan kekal hingga ke jannah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Bye. Alamak, mana cek? Terima kasih Puan Sri Syazara Aisyah dan juga Hanim yang juga merupakan penyanyi kan. Itu kawan baik Mawar. Betul ke tu? Ya, saya selalu minta nasihat dia orang as a macam kakak-kakak kan. Apa yang pengalaman hidup ni kan kita kena selalu tanya orang. Maksudnya sekurang-kurangnya kita perbaiki diri kita yang tak berapa nak betul ni. Okey, tapi tadi mereka ada kongsikan mengenai Mawar ni seorang anak yang baik. Apa maksudnya Mawar? Tak tahu. Yang selalu kalau diorang bercerita ke apa ke, Mawar dengar macam mana? Sebab apa yang diorang kata, dia memang anak yang baik. Alamak, Alhamdulillah. Tak tahulah. Kena tanya mak saya pula lah. Nanti kita tanya mak, tapi sebelum tu mak memang idola Mawar. Yalah, mak bersama saya kan. Tak semua orang menjadikan mak itu sebagai idola. Sebab selalunya kalau kita melakukan perniagaan dan sebagainya, kita ada satu figura yang melakukan bisnes yang ni kan. Tapi Mawar sendiri memilih bonda tercinta. Sebab saya dari bawah, saya dari kecil tengok mak saya susah payah. Berniaga, kos sara hidup dia, apa semua. Memang dia seorang yang tough. Saya rasa macam, yalah bila kita, hari-hari kita tengok, hari-hari depan mata kita, jadi kita inspired lah supaya kita jadi seorang yang kuat macam si dia. Maksudnya mak saya lah. Mesti ada yang menonton pada ketika ini mengatakan macam, apalah yang susah sangat tu, apalah dah melihat jerit-perit. Mungkin Mawar nak kongsikan. Orang tak tahu, orang nak tengok Mawar ni macam ni, macam happy go lucky happy go lucky, macam tak ada masalah apa semua. Tapi sebenarnya Mawar boleh ceritakan sikit tak? Alamak, janganlah satgi tisu. Ada kami ada sediakan. Mana tadi kita letak? Saya ni macam Puan Sri dengan Kak Anim pun saya, yalah, masalah saya ada cerita juga. Tipulah kalau kita tak pernah ada masalah hidup kita ni kan dah 30 tahun lebih. Jadi saya minta pandangan dia orang, do and don't. Macam saya katalah kakak, dia orang dah standard kakak-kakak kan. Jadi okey, pengalaman hidup ni ada up and down. Jadi kan saya macam mak saya, okey, saya macam nak cakap mak saya ni single mother masa dulu. Okey. Jadi saya tengok keperitan hidup dia tu. Sebelum dia berkahwin semula kan dengan kahwin lain lah maksudnya. Jadi bila hidup dia lama kan, hidup jadi macam mana nak cakap macam mana sendiri hidup sendiri, cari duit sendiri, nak menyara. Masa tu berapa orang adik-beradik? Saya seorang. Okey. Bersalin kan saya pun sendiri, semua sendiri. Jadi macam okey, mak saya ni strong. Apa yang Mawar lihat pada mak? Kejadian apa yang masih kekal sampai sekarang yang membuatkan Mawar rasa mak memang seorang yang sangat kuat? Apa? Mesti ada teringat kan? Teringat tapi benda tu? Nak share pun malulah pula. Ada benda tu yang tak boleh lupa lah. Ada lah. Tak boleh kongsi lah. Takut. Malulah. Maksudnya previous. Bila tengah, bukanlah nak kata saya ni berada di atas tu, tak. Bila orang dengki kan. Yalah, ada pihak yang datang serbuan terhadap premis kita orang. Jadi itu macam masa tu bapa saya belum lagi involved dalam bisnes. Dia pun kerja kerajaan masa tu kan, dia tak berhenti lagi. Jadi saya tengok
mak saya depan mata. Jadi macam, yalah. Nak cerita lebih-lebih takut. Oh, okey. Tisu nanti. Tak apa, kita menghormati tentang itu. Tapi mungkin Mawar nak kongsikan kepada mereka yang menonton ketika ini baru nak berniat jinak untuk melakukan perniagaan ataupun sekarang ini tengah struggle untuk melakukan perniagaan, semoga tak putus asa. Bagaimana? Antara mungkin 3 tips yang Mawar boleh kongsi kepada mereka. 3 tips untuk berniaga lah. Maksudnya apa pun, first macam saya kata tadilah, mula dengan seka yang kecil. Modal yang kecil. Tak perlu cari modal yang besar. Sebenarnya saya pun modal, saya boleh jadi model ni sebab nak cut cost je. Nak cut cost untuk cari model. Yalah, nak bayar pelakon ke model kan tinggi kan. Jadi mak saya suruh saya lah jadi modelnya. Jadi orang kata jangan putus asa ni memang bukan satu perniagaan terus kita strike, tak ada. Tapi kena cuba pelbagai perniagaan, pelbagai cabang, ambil opportunity yang ada, kita cuba. Yang penting, yalah jangan putus asa ni. Memang kadang-kadang kita manusia biasa, kita fed up kan. Tak, buat ni tak jadi, buat ni pun tak jadi. Maksudnya saya pun sebenarnya orang nampak je happy go lucky, kita pun ada masalah kita sendiri yang kita tak boleh share di media kan. Jadi yang penting ialah kita kadang-kadang kita kena muhasabah balik lah. Nak jadi putus asa ni, nak jadi strong ni not easy lah. Ialah saya pun tengok, kadang-kadang saya tengok orang luar sana, kita ingat kita susah, orang luar ada lagi yang susah. Yang tak ada tempat tinggal, yang tak ada nak makan, tak cukup. Jadi saya, bila saya tengok orang-orang yang macam tu, yang tak cukup makan apa semua, jadi saya jadi okey, semangat balik. Jadi jangan putus asa. Okey. Kita melihat generasi usahawan sekarang memerlukan media sosial dan tak lari daripada mencipta kontroversi yang tersendiri. Konten lah. Sebagai konten supaya produk ataupun perkhidmatan mereka dikenali. Orang kata mereka mengharapkan ada pulangan daripada apa cetusan kontroversi yang mereka lakukan. Macam Mawar sendiri rasa itu penting ataupun tidak untuk 2023 ni? Itulah, ada pro and con juga kan. Jadi saya tengok kadang-kadang konten tu depends on konten. Tapi konten yang bagus, tapi kadang-kadang kita tengok konten yang membodohkan membodohkan diri sendiri tu, sampai orang caci kita tu tak bagus kan. Jadi memang masyarakat Melayu ni yang negatif tu dia suka, yang positif tu dia kurang, macam sekali lalu je macam tu. Jadi dia suka yang lebih tu. Jadi memanglah, tapi jangan sampai orang ketawakan kita tu, konten-konten tu. Memang saya tengok sekarang macam-macam orang kreatif kan. Look situ, look sini, kereta mewah apa semua kan. Jadi zaman saya mungkin, zaman kita lah kot, tak ada lagi kot macam tu kan, punya nak wow kan. Peredaran zaman kot ikut dari masa ke macam masa. Mawar sebagai seorang usahawan nak mengikuti, pernah tak terfikir macam nak ikutlah, nak cubalah cara yang macam ni sebab ini zaman yang latest pula begitu kan? So far memang saya tak ada lah. Kekalkan yang kekalkan personality yang ada. Macam yalah, kita nak share live kita pun nak kita pakai kereta apa ke rumah kita di mana pun, saya takut kan. Sebab kita kena fikir yang side yang lain. Kita takut sebab orang setengah struggle kan sekarang, macam-macam boleh buat. Jadi kalau tengok di media sosial, orang pukul, orang bunuh, ragut, macam-macam. Boleh mengundang benda-benda yang lain. Jadi saya jadi takut, kita kena fikir 5-6 tahun ke depan. Kalau saya buat macam ni, saya lebih macam ni, orang ingat. Kadang-kadang konten ni orang ingat tunjuk duit cash banyak-banyak. Kalau orang tahu kita di mana lokasi kan, benda ni kena fikir negatif jugalah ke depan. Kena fikir hal yang terburuk dahulu. Ya, okey. Dalam keadaan dalam aspek yang beginilah kan, bukan sentiasa je kita fikir negatif buruk. Tu idaklah. Okey. Sambil-sambil kita nak positifkan topik kita. Jom kita main game sekejap, Mawar. Game apa pun. Ini Mawar kena pilih salah satu dengan cepat tanpa fikir panjang. Apa pula? Tapi jangan kalut. Fikir dulu nak. Soalan ke? Soalan. Mawar pilih soalan matematik ke? Dok, kami SPM tak tanya ni? matematik. Soalan SPM ke? Bukan. Okey, putih hitam. Putih atau hitam? Putih. Putih. Kerja atau kawan-kawan? Kerja. Pasembok nasi kandak?
Dua-dua. Ini Tak, salah satu nasi. tamak. Nasi kandar lah. Okey, pendam atau luahkan? Pendam kot. Oh ya. Ya, tengok keadaan. Okey. Gitu. Nak nampak cantik ataupun cukup bau wangi je? Wangi. Suka jual tudung ke jual emas? Dua-dua. Satu Mawar. Tudung lah. Tudung, okey. Signature. Nak hidup mewah ataupun biasa-biasa je? Dua-dua jugalah. Okey. Tak ada, biasa. Suka merajuk ataupun yang memujuk? Suka merajuk, Ha, memujuk. Mawar seorang yang suka merajuk ke ataupun Mawar yang kena pujuk? Dua-dua tak ada. Ni first time ni. First time ni. Ada personality yang cakap dua-dua pun tak ada. Lantak pi lah kat hang. Nak Apa merajuk nak duduk ragu? situ. Ha. Okey. Suka duduk Penang ke suka duduk KL? Dua-dua jugalah. Tengok keadaan. Okey. Alright. Itu dia. Dua-dua kita bagi. Okey. Tadi kita dah tengok apa pandangan kawan Mawar. Ni pandangan tentang- siapa pula? Ni pandangan kawan jugalah. Tinggal lagi kawan yang macam mana. Kawan tak tahulah. Kawan yang terkini kot. Producer ya. Okey, kita nak tahu, nak bongkar sisi kepribadian Mawar ni dengan seorang lagi kawan Mawar. Ini bahaya ni. Siapakah orang itu adalah nervous Puan kita, Wak. ataupun Cik Razita Ahmad. Jom kita tengok. Assalamualaikum, saya Razita, kawan kepada Mawar. Okey, Mawar ni seorang yang ikhlas, dia baik. And then kalau kawan-kawan ada masalah, dia lah orang yang kita boleh refer dia untuk selesaikan masalah kita and bagi pendapat. Lagi satu, Mawar ni dia seorang yang sukakan kecantikan. Dia nak kawan-kawan dia pun cantik macam dia. Kalau kita pergi shopping, dia akan bagi pendapat, makeup ni, makeup tu, semua. And then lagi satu, dia seorang yang kalau kita nak pergi makan, kita boleh refer dia sebab pendapat dia nak kita dengar pendapat dia. Okay, last kali Mawar, semoga maju jaya, bisnes semakin berkembang, happy dengan keluarga, cepat-cepat dapat jodoh. Okay, bye. Terima kasih Puan Razita Ahmad. Kawan baik sekarang. Ya. Dah lama kenal dah? Alhamdulillah, lama kenal sebab Mariam suka dengan Antita dia panggil. Sebab rambut kepuk-kepuk tu dia suka. Oh, okey. Okey, awak dia kata apa? Apa tadi? Apa Puan Razita ada katakan tadi kalau bagi pandangan tu dia nak dengar, Mawar nak dengar pandangan dia aja. Sebab macam makan tu kadang-kadang dia tak ada idea. Kan biasalah perempuan kan Tapi kita makan mana ni? nak mana nak makan apa? Ha. Kita bagi idea tak mau kan macam tapi tak ada idea. Saya tak nak lah ni ikut I bawa you orang makan. I suggest makanan yang sedap-sedap, tak ada macam sebab dia orang tahu saya punya taste ke kita Sangat ni bukanlah lah. nak puji diri sendiri. Lidah mamak ni. Lidah mamak ni cepat kan dia boleh. Ya, dia boleh tahu taste sedap ke tak sedap. Okey. Macam kadang-kadang bukanlah ni dia orang ajak tu okey, cuma kita okay you try ni. So far memang dia orang panggil saya biro makanan kadang-kadang. Oh, okey. Biro makanan. Kita nak tahu lah biro makanan ni sebenarnya kan. Ni cerita lain. Bagaimana agaknya mendidik anak Mariam lah kan. Bagaimana agaknya sebab ada ibu yang mementingkan pendidikan akademik. Ya. Ada ibu yang mementingkan agama ataupun sukan ataupun teknologi ataupun apa sajalah. Macam Mawar sendiri mendidik Mariam tu apa perkara yang paling penting, ini tak boleh kompromi. Saya ni sejujurnya kan saya ni tak tarik sampai nafas dalam tak tadi. sampai hati. Ha. Kalau katakan dia minta aduh saya dah garu kepala dah. Hari-hari dia minta mainan. Contohlah memanglah salah saya sebagai orang kata parenting ni tak bagus. Semua bagi kan. Jadi sebab pendidikan dia tu memanglah sangat penting. Sebab masa saya pregnant Mariam dia dah 4 bulan roh masuk, dia dah start 7 bulan ni saya dah stimulate dia. Okey. Doktor bagi advice stimulate supaya dia kenal belajar macam colouring, kedudukan dia apa semua, cahaya semua kita belajar. Lepas tu bila dia bersalin ada stimulate
kepala, urutan kepala. Okey. Untuk budak-budak ni sangat penting badan dia urut, especially kepala, supaya dia dah sekarang kan ibu-ibu ni pemakanan kan dia tak jaga. Okey. Banyak kes-kes yang macam yalah autism yang kita tak sedar. Sekarang teknologi semakin canggih, kita dapat detect. Okey, rupanya sebab yalah autism ni banyak sangat jenis kan. Jadi saya yang tu yang saya takut. Perkara pertama saya check pendengaran dia ke, penglihatan dia ke, semua kita kena alert benda tu supaya tak naklah macam zaman dulu tak sama sekarang. Kita umur dia 10 tahun baru kita tahu kata dia kurang penglihatan, rabun. Saya selalu pemakanan dia pun saya kena jaga. Memanglah budak-budak ni dia suka yang fast food kan. Yang tu yang saya takut sangat. Yang penting at the same time hari-hari saya akan bagi dia kiwi. Pemakanan tu kena jaga. Macam pendidikan ni memang kena didik. Macam solat lah kan. Kita masa dia 4 tahun 5 tahun tu kita suruh dia tengok kita. Tak ada suruh you solat, Mariam solat, tak. Dia suruh dia tengok dulu kita solat macam mana, lama-lama dia akan ikut sendiri. Kita beli dia kain telekung, sejadah dengan sejadah yang kecil tu dia suka. Jadi dia tengok, dia alhamdulillah dia sangat memahami. Memanglah saya buat masa 2 minggu pertama sekolah dulu dia tak mau, hari-hari menangis, hari-hari tak mau bangun, buka mata pun tak nak. Tapi saya bagi reward dekat dia. Maksudnya Mariam nak apa? Mariam pergi sekolah, Mami promise. Start daripada tu sekali je dia minta. Dia anak yang baik. Bila dia minta, saya bagi dekat dia, dia terus nak pergi sekolah. Biasalah budak kan macam kita lah. Nak reward diri sendiri kan bila dapat gaji ke, dapat apa kan. Sama juga budak-budak. Apatah lagi Mawar satu-satunya one the only intan payung dia semualah. Maksudnya Mawar begitu mementingkan dari segi pemakanan sebelum Mariam dilahirkan lagi. Dari segi kesihatannya semua Mawar pantau. Wow, sangat detail Bukan senang. Yalah kita susah nak dapat kan. Jadi kita intan payung lah dia tu. Maksudnya Allah bagi kita rezeki, alhamdulillah. Saya dapat seorang pun saya rasa yang penting bukan kuantiti, kualiti tu penting kan. Sebab tu saya kata macam Lin, jangan risau, enjoy yourself dulu kan. Tak perlu kata tak kejar-kejar. Tak kita kejar-kejar, tak semestinya tak ada anak tu kita tak happy kan. Itulah. Mawar dah jadi pengacara kat sini. Okey, Mawar banyak kali pesan pada rakan baik Mawar supaya apa-apa pun sayangi diri sendiri dulu, baru sayangi orang lain. Kenapa Mawar sangat tekankan perkara itu? Siapa saya kata begitu? Okeylah, pengalaman hidup ni kita lah. Macam-macam orang kan. Ada naik turun, ada yang turun, ada yang naik kan. Jadi kita dah lalui kan. Nak kata saya ni nak pengalaman banyak tu tak lah. Ada orang lain 50 tahun lagi, experience lagi banyak. Saya tengok depan mata. Kita ni kadang-kadang kita terlalu jaga hati seseorang ke, sampai kita terlupa nak jaga hati kita. Sampai kita kita tak kita terlalu, orang Penang kata apa, terlalu Pedah. Ya, nak kata malu. Pada orang tu, tapi kita at the end kita kesihatan contoh kan, kita jaga orang tu, tapi at the end kita sakit pun kita tak sedar. Sebab tu kita kena sihat dulu baru kita boleh jaga anak kita apa semua. Memang priority tu kepada contoh anak. Tapi yang kita ni pun kena sihat. Jadi jaga hati ni memang iyalah, bukan senang nak jaga hati orang kan. Betul. Apatah lagi yang kita sendiri pun hati kita pun tak terjaga. Jadi cakap pasal hati ni kan tanya soal hati kan. Hati-hati. Tapi sebelum tu kita hati-hati dululah. Kita nak tanya dulu pandangan kawan baik Mawar juga yang dah lama kenal Mawar. Ni yang mana pula? Mana pula? Lepas satu bahaya ni dah lama kenal. Dia lelaki ya? Lelaki itu Lelaki itu bahaya ni. Lama. Boyfriend cik ke? Bukan boyfriend. Bahaya tapi ni. Tempat nak luahkan. Mawar luah kat dia, dia pun luah kat Mawar. Macam itulah. Nasib baik bukan boyfriend cik. Bukan boyfriend. Tak ada, ni kawan. Okey, siapa dia pula ni? Boleh teka? Ada salon? Boleh tak? Tadi baru call. Dia takut saya tak sampai. Takut. Kita tengoklah siapa yang pesan kat Mawar ni. Kalut sangat takut Mawar tak Ni sampai. bila you all shoot ni? Jom kita saksikan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizky Mura. Saya adalah seorang sahabat Mawar. Sahabat. Saya kenal Mawar dah lama dah. Dari scene dia budak-budak lagi. Maksudnya sebelum dia kahwin. Maksudnya zaman bujang dia. Dan zaman bujang dia kembali. Lepas tu, pada pendapat saya, Mawar ni seorang yang jujur, suka berterus terang. Dengan saya lah, saya tak tahu dengan orang lain. Dengan saya dia suka berterus terang sebab kita kenal dah lama. Lepas tu dia percayakan saya ya. Lepas tu kadang-kadang dia ni luruh bendua sikit. That's why kadang-kadang kalau ditanya kat saya pendapat saya kata, Mawar bukan cerita macam tu. Saya ajar dia, Mawar you kena cakap macam ni, macam ni, macam ni. Dia kena macam tu. Tapi honestly, kadang-kadang saya ada masalah pun saya bercerita dengan dia. Dia sangat baik. Apa-apa pun saya doakan semoga Mawar terus berjaya dengan cita-cita dia. Dan saya harap Mawar cepat-cepatlah cari pengganti. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Baik, terima kasih Abang Riz. Semua puji ya. Kan semua puja. Mawar ada bagi apa-apa ke? Tak tu dah. Lepas ni tak belanja repot, dia ketuk kita. Okey. Tapi kenapa rata-rata kaum Mawar kata Mawar seorang yang lurus? Pernah tak benda ni macam merosakkan diri Mawar sendiri disebabkan kelurusan Mawar tu? Itulah. Saya ni selalu orang cakap macam tu. Dik, dia panggil Dik. Dik, you straightforward. You lurus. Habis tu, kita nak kona-kona, kita tak pandai. Okay. Jadi kita cakap, contohlah, sorry lah macam tadi I tegur you kan. Sorry. Macam tu. Macam, saya pula jenis, tak cantik. Saya cakap tak cantik. You kena pakai macam ni, macam ni. Baru cantik. Mawar seorang yang berterus terang. Tapi jangan ambil hati sebab saya pula jenis, mungkin Penang punya style, orang utara ni dia tak simpan dalam. Jadi dia cakap, habis dekat situ je. Ada setengah orang, dia simpan dalam itu yang lagi pedih dan perik. Daripada kita luar, tak ada, nothing to hide. Okey. Jadi biar kita bila Mawar kata nothing to hide tu, ni apa pula? Siapa pula? Apa agaknya ciri-ciri untuk menjadi sebab kawan-kawan tadi semua mendoakan jodoh. Jadi apa antara ciri-ciri yang paling penting Mawar letakkan supaya untuk menjadi bakal suami Mawar? Saya sebenarnya penerimaan anak saya lah. Itu penting. Okey. Yang tu yang sangat penting supaya bukan senang lah. Package kan buy one free one. Okey. Macam tuduh. Ya. Bukan senang. Okay. Penerimaan satu anak lah kan. Kita komitmen kita ada anak yang kecil lagi. Yang perlukan kasih sayang yang sepenuhnya yang kita kena jaga. Kalau suami tu ke, bakal suami ke, boyfriend ke, girlfriend ke tak faham, susah sikit lah. Maksudnya, yalah susah nak ada chemistry tu. Jadi so maksudnya macam mana cinta pun Mawar pada orang baru nanti. Kalau Mariam tak setuju ataupun tak selesa, Mawar takkan. Itulah saya berdoa supaya Mariam okey. Ada lah maksudnya. Adalah. Dah ada. Ni kat panel yang sedang menonton ni dah ada ya. Okey. Soon. Okey, apa antara rutin Mawar bila waktu yang ada kelapangan? Selalunya usahawan ni susah nak cari waktu yang lapang ni, tapi mesti ada kan Mawar teringin nak lakukan. Yalah, kadang-kadang kita rindu time tidur. Yalah. Kualiti tidur ke itulah. Sangat terhad. Yalah, bukanlah nak kata satu hari 24 jam. Okey. Dengan kerjaya lagi, dengan anak lagi, dengan macam-macam lagi, family lagi kan. Dengan si dia yang si dia tu tak apalah. Kan. Bukan senang. Jadi bila ada masa me time me time, saya yalah banyak jumpa kawan ke ataupun cari apa peluang baru yang ada. Apa yalah, yang penting peluang untuk cari duit. Itu yang ialah yang terbaik untuk kita nak survive. Okey, dan pada Mawar sibuk nak membagikan masa sebagai seorang ibu, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang rakan, sebagai seorang personality juga. Kan? Tapi Mawar sempat juga menunggang kuda. Ya. Sampai jatuh ni. Itu memang hobi ataupun hobi. Sejak macam dah 10 tahun lebih sebelum saya kahwin lagi. Memang ada aktif. Sebelum memang ada Mariam kuda sendiri semua.
Ada dah jual balik. Saya jual masa saya perlu rehat nak TTC Mariam. Salin, berpantang. So 3 tahun saya stop masa 2017-18. Now saya aktif balik. Saya masuk endurance 40 kilo. Wow. Wow. Nampak macam tak boleh tak boleh lasak. Nampak macam tak boleh lasak. Tapi Betul sebenarnya lah, Mawar seorang yang sangat lasak. Nak kata lasak tu Lasak loh 40 km cik. Oi. tapi bagi dalam endurance ni 40 kilometer ni celah gigi lah dia orang. Ada yang up to 120. Okey. So saya baru orang kata sikit-sikit baru nak dapat CJ lah apa semua. Tapi memang saya kuda ni bukan apa tau. Yalah satu of course sunnah. Kan. Kedua ni saya ada sakit belakang. Tulang bengkok. Okay. Dia ada satu penyakit tu. Okay. Jadi dia nak perbetulkan postur-postur kita balik. Naik kuda ni. Okey. Memang satu lagi saya nak kurus. Tapi saya tak suka jogging. Saya tak suka basikal. Okey. Saya betul-betul terang lah. Jadi apa cara? Saya naik kuda ni, saya berkawan. Saya bercakap dengan kuda tu kadang-kadang. Okey. Jadi macam, memanglah dengar kelakar kan. Dulu saya takut kuda tu. Sekarang Alhamdulillah saya boleh. Ada nama dah kuda tu? Saya tak pernah kuda yang sama. Okey. Coach, Tukar-tukar. Trainer saya bagi tukar-tukar supaya saya pergi mana-mana saya boleh ambil je mana-mana. Bila kita contohnya kita bawa kereta lah. Bila kita guna kereta tu je kan. Dah bila takut kita nak bawa benda lain. Bila tukar-tukar kita dah boleh lah bawa kereta di mana-mana. Macam tu lah. Okey, kita nak tahu juga, kita tadi dah tahu dah sisi macam mana Mawar kehidupan awalnya, macam mana Mawar mendidik anak, macam mana Mawar dalam bisnes. Banyak dah kita sembang tadi kan. Mungkin Mawar nak bagi tahu kepada kita semua, apa sebenarnya impian Mawar pada suatu hari nanti. Mawar nak menjadi seorang Mawar yang bagaimana? Alamak. Yalah, cita-cita saya tu alamak, ada family of course lah, ada kehidupan anak saya Mariam tu belajar kan, dan saya rasa nak kembangkan bisnes yang ada kan, dan mana tahu insyaAllah ada rezeki saya nak buka jewellery shop saya sendiri. Itulah. Okey, di kehidupan tu nanti. Ya. Okey. Kita nak war-warkan juga mengenai Sinar Harian kini sedang menggerakkan program yang dikenali sebagai Rasuah Busters, iaitu sebuah usaha untuk menyelamatkan generasi akan datang daripada kereputan akhlak dan kemusnahan negara akibat rasuah. Dan pandangan Mawar lah sendiri kan, kalau dalam bidang Mawar sendiri sebagai seorang usahawan memang tak lari daripada gejala rasuah, sama ada untuk menerima ataupun menolak, ianya di tangan Mawar. Pandangan Mawar sendiri bagaimana? Yalah, kita tengok di Malaysia ni corruption banyak kan. Macam Lin katalah di tangan sendiri pilihan, tapi saya mengambil pendekatan supaya saya elak benda tu, sebab tak bagus kan. Tak bagus untuk diri sendiri, tak bagus generasi akan datang, bangsa dan negara. Dan satu lagi, rasuah ni tak bagus kan, dalam agama kita pun tak baik benda ni, tak boleh. Jadi saya tak nak benda ni jadi orang kata kita nak bagi makan family kita kan. Itu tak bagus. Nanti yang penting barokah yang kita nak cari tu. Keberkatan itu sendiri. Ya. Okey, mungkin Mawar ada sedikit kata-kata akhir kepada peminat-peminat Mawar yang menyokong Mawar, daripada Mawar anak Dara, daripada ni kan sampai dah ada Mariam dah. Mungkin ataupun penyokong-penyokong Mawar yang membeli produk-produk Mawar dan sebagainya. Okay, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama saya, susah senang saya, menyokong saya. Saya ni bukan macam Lin, bukan artis, bukan penyanyi, pelakon, bukan cara. Tapi kadang-kadang bila saya jumpa orang kan cakap, Mawar saya suka awak. Saya macam speechless dah. Macam pasal apa dah suka kat kami macam itulah. Tapi sokong saya, support beli tudung saya. Saya rasa tanpa anda, saya pun tak ada. Bukan saya hari ni di sini hari ni. Tanpa sokongan customer-customer saya, penyokong ke apa ke yang sentiasa bersama saya terharu. Saya berterima kasih sangat. Saya menghargai anda semua. Okey. Apa pun kita nak dimamkan Mawar, mendoakan semoga kesejahteraan Mawar, semoga perniagaan Mawar terus berkembang. Dan semoga Mariam juga menjadi seorang anak yang baik untuk Mawar, dan kita mendoakan Mawar jumpa walaupun dah jumpa dah sekarang
Jumpa lagi. Dikurniakan jodoh yang baik-baik. Amin. Dan segala yang baik-baik lah InsyaAllah. untuk Mawar. Terima kasih Mawar sudi bersama dengan Mam hari ini. Ya. Banyak manfaat kita dapat daripada Mawar, banyak kisah-kisah inspirasi yang dapat kita berikan bukan sahaja kepada yang yang mendengar ketika ini, tetapi mereka juga boleh tonton semula program ini dan ramai lagi yang boleh sebarkan. Okey, saya ingin war-warkan mengenai Sinar Harian melancarkan tabung #bantuan bencana di mana kami mengalu-alukan sumbangan anda untuk tabung #bantuan bencana Sinar Karangkraf bersama Syria Care kepada mangsa-mangsa di Turki dan Syria yang terkesan dengan bencana gempa bumi dalam musim sejuk. Dan untuk sumbangan boleh disalurkan menerusi Maybank 564276 529068. Dan program ini juga boleh disaksikan di siaran ulangan di platform digital Sinar Harian. Dan semoga jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel YouTube Sinar Harian agar tidak terlepas untuk saksikan program-program di bawah terbitan Sinar Harian. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada anda juga yang sanggup menunggu daripada jam 3 petang tadi sehingga sekarang. Semoga ada manfaat untuk anda semua. Saya Hadi Hussein, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.